Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan pelajaran hari ini. Kita sambung tajuk minggu lepas, wuduk sempurna. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 100. Perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Okey, yang pertama, perkara yang makruh. Apa itu makruh? Makruh ni adalah perbuatan yang sebaik-baiknya kita tinggalkan. Kita tinggalkan dan kita tapi kalau kita buat tak dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, kita akan mendapat pahala. Okey, perkara yang makruh yang pertama adalah bercakap-cakap. Kita ambil wuduk sambil berbual-bual. Itu adalah makruh. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Gunakan air secara berlebihan, iaitu membazir, adalah perkara yang makruh. Kemudian yang ketiga, mendahulukan anggota kiri. Sebab kita belajar hari tu, bila kita nak berwuduk, kita mendahulukan anggota kanan. Okey, yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Maksudnya, minta orang lain, tolong basuhkan tangan saya untuk ambil wuduk, tolong basuhkan saya punya kaki masa saya ambil wuduk, tanpa kita ada keuzuran. Maksudnya kita tak ada sakit, kita tak ada sakit apa-apa, ataupun kita sihat aja. Itu adalah makruh. Lainlah kalau memang kita tengah tak sihat, kita terbaring saja tapi kita perlu solat. Itu orang lain ambilkan wuduk, tidak mengapa. Itu tak makruh. Okey. Seterusnya yang kedua, perkara yang membatalkan wuduk. Apa itu batal? Batal adalah kalau kita buat sesuatu yang boleh membatalkan wuduk, ataupun terjadi sesuatu pada diri kita, ia akan batalkan wuduk kita. Batal, kita perlu ulang semula wuduk tu dari awal. Kita perlu ambil wuduk lah, senang cerita. Okey, yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Keluar sesuatu ni apa dia? Contohnya kita terkentut, atau kita buang air besar, ataupun kita buang air kecil. Kubul adalah kemaluan dan dubur adalah punggung. Okey, yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Tidur tapi tak tetap punggung. Maksudnya kita dah golek sana, kita dah golek sini. Itu namanya tak tetap punggung. Itu adalah batal wuduk kita. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Hilang akal. Maknanya dia macam pitam, ataupun dia macam jadi tak betul sekejap. Dia gila sekejap. Ada orang dia memang ada sakit macam tu. Itu dia boleh membatalkan dia punya wuduk. Okey, yang seterusnya, yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Contohnya lelaki dan perempuan, kawan-kawan. Kawan-kawan lelaki dan perempuan tersentuh, dah ambil wuduk tapi tersentuh, batal. Kalau adik-beradik tak ada. Kalau awak dengan kakak, awak yang lelaki bersentuhan dengan kakak, ataupun awak yang perempuan ni bersentuhan dengan abang atau adik lelaki, tak batal. Bersentuhan dengan ayah, bersentuhan dengan ibu, tak batal. Okey. Mahram ni, maksud dia orang yang kita boleh berkahwin dengan dia. Okey, seterusnya, yang terakhir, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Contohnya kita gatal lah, katakan. Gatal, kita pun pergi garu, dah tersentuh. Itu boleh membatalkan kita punya wuduk. Jadi kita tak boleh, kita perlu ulang ambil wuduk tersebut. Okey, boleh faham tak? Jadi kat sini hari ni kita belajar tentang perkara yang makruh dan juga perkara yang membatalkan wuduk. Macam tu. Terusnya, untuk tugasan hari ni, cikgu nak awak salin lafaz niat wuduk
berserta maksudnya dalam buku hijau panjang. Buku hijau panjang awak tulis 4 kali. Tulis niat, lafaz niat dan maksud dia. Lafaz niat, maksud dia 4 kali. Okey. Dan seterusnya, buka buku aktiviti muka surat 109. Dalam situ lengkapkan tentang perkara yang makruh dan juga perkara yang membatalkan wudu. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.